الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita hadir ke masjid ini untuk sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga Allah memberikan keberkatan kepada kita menerima ibadat yang kita lakukan itu. Seterusnya Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk duduk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian kita termasuk golongan yang memilih jalan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan man salaka tariqan yabtaghi fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa di antara kamu yang memilih satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya satu jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat hadirin hadir ini kasih sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita di bawah tajuk ilmu al-qiraat, ilmu tentang bacaan-bacaan Al-Quran, wajah-wajah bacaan Al-Quran, bentuk-bentuk bacaan Al-Quran, dan kitab asas yang menjadi perbahasan dalam ilmu qiraat yang kita gunakan ialah Mabahis fi ilmi al-qiraat. Untuk kita flashback balik, pengajian kita yang terakhir ialah pada 1 hari bulan 7 1 bulan 7 tahun 2022 lah. Bulan 8 tu kebetulan tak ada kuliah, bertemu dengan mesyuarat yang lain, saya tidak dapat hadir. So yang terakhir ialah kita pada 1 hari bulan 7 2022. Kita tengok sikit apa yang kita belajar. Apa yang telah kita bincangkan. So kita telah membincangkan tentang qiraat yang dikatakan ilmu qiraat ada yang disebut sebagai qiraat kecil, ada yang disebut qiraat besar. So dia ada dua jenis lah qiraat ni. Qiraat sughra ada disebut kan kubra, ada yang kecil, kemudian ada disebut sebagai besar. Kalau sini Arab dia kata sughra, yang sini disebut kubra, bahasa Arab dia lah kubra. Okey, yang kita belajar, mula kita belajar yang daripada yang kecil ini, dia ada 10 orang imam. Kita ambil dia ada yang disebut qiraat yang disebut sebagai qiraat 7. Kemudian ada daripada sini disebut sebagai qiraat 3. Yang sini disebut sebagai syatibi, yang ini disebut durrah. So yang kecil, ni qiraat 7 yang kecil disebut sebagai daripada tarik syatibi. Kalau yang kecil qiraat ni disebut sebagai durrah, qiraat 7. Kalau yang besar ni dia hanya merujuk kepada qiraat, dia terus 10 aja besar. 10 aja besar. Ni merujuk kepada tayyibah.
Taibah. So dia ada dua aliran ni ke mazhab lah ni. Ada mazhab namanya Syatibi, disebut Tariq lah dalam kita belajar ilmu bacaan ini, disebut sebagai Tariq. Tariq Syatibi, jalan Syatibi, jalan Durrah. Jadi 7 campur 3 ni campur dengan ini dia akan jadi 10. 7 campur 3 ni dia akan jadi samaan dengan 10. 10 ni disebut 10 qiraat yang kecil, asyarah sughra. Tapi kalau yang kubra ni, yang besar belah sini ni, ini dia memang daripada Tariq Tayyibah, belah sini. Ni Tariq Tayyibah mazhab lah, macam mazhab Tayyibah terus 10 besar. 10 ni dah, ni 7. Kalau sini kecil ni ada imam je lah, 1 2 3 4 5 6 7. Ini 8 9 10. Kalau sini terus 1, dia terus saja sampai 10 imam. Kata qiraat 10 tu kan, 10 imam. Yang ni kita dah baca dah, cuma kita nak flashback balik. Apa beza di antara yang kecil ni dengan yang besar? Beza dia adalah dari sudut dia punya turuk, jalan periwayatan. Kalau yang kecil ini, kalau dikatakan 10 yang kecil ni, dia merujuk kepada satu-satu je. Seorang, bawah dia seorang lagi, bawah dia seorang lagi, satulah, ni semua satu. Riwayat tu, seorang dia turun kepada seorang, turun kepada seorang, turun kepada seorang, sampailah kepada Imam Syatibi, sampai kepada Nabi SAW, semua satu. Saya pernah tunjukkan dulu dia punya flow, dia punya sanad dia tu kan, saya dah tunjukkan kan. Dan kalau Taibah ni pula, apa beza dia? Kalau Taibah ni, dia setiap satu tu dia banyak, dia boleh jadi 1 2 3 orang. Lepas tu dia boleh turun lagi, sini berapa orang, mungkin 4 orang, 1 2 3 4. Kemudian sini dia beranak lagi. Jadi apabila dia berlaku begini, menyebabkan wajah bacaan itu jadi banyak. Itu beza dia, yang disebut sebagai Tayyibah ataupun Ibnul Jazari, Tariq Ibnul Jazari, Asyarah Kubra 10 yang besar, ataupun yang kecil ialah Syatibi campur dengan Durrah ni, dia jadi Asyarah Sughra 10 yang kecil. So beza dia dari sudut periwayatan tersebut. Ini yang kita dah baca. So surah Fatihah kita dah baca dah habis, daripada Syatibi kita dah baca, daripada Durrah kita dah baca, dan juga Tayyibah kita dah habis baca. Itu kita dah habis dah semua. Kemudian kita akan masuk kepada Syazzah. Maksudnya ini wajah bentuk-bentuk bacaan yang telah kita baca dalam surah Fatihah tu yang mutawatir sifatnya. Jadi malam ni kita akan masuk kepada Syazzah. Jadi sebelum kita masuk kepada Syazzah tu, kita akan masuk tengok yang bacaan yang biasa kita baca. Itu riwayat Hafs dari Imam Asim. Ini yang biasa kita baca lah, riwayat Hafs daripada Imam Asim. Kita nak tengok bentuk-bentuk tajwid dia sebelum. Maksudnya yang wajah yang mutawatir kita dah habis dah surah Fatihah semua. Qiraat 10 yang kecil dah, 10 yang besar pun dah. So sebelum kita masuk kepada wajah-wajah yang syazah, maksudnya wajah-wajah yang syaz, yang ditolak, yang tidak diterima bentuk-bentuk dia, kita tengok dulu malam ni tajwid yang biasa kita baca, yang perlu kita amalkan apabila kita membaca surah Al-Fatihah. Kita tengok yang ni saya tulis ni tajwid riwayat Hafs an Asim dari riwayat Hafs dari Imam Asim. So dia boleh pergi kepada yang 7 tu, ataupun dia boleh pergi kepada 10 yang besar, dua-dua sekali. Sama ada nak pergi kepada Syatibi, Imam Syatibi daripada Tariq Syatibi yang kecil, ataupun dia boleh pergi kepada daripada Tariq Tayyibah. Kalau di sudut tajwid dalam surah Fatihah sahaja, kita bincang dalam surah Fatihah sahaja, maka dia tak ada perbezaan yang ketara. Sebelum ni saya telah bagi nampak lah, kalau macam kita katakan sirat tu dengan zaid zirat kan, dia ada yang 2 wajah, ada 3 wajah, apabila berbeza di antara yang Syatibi yang 7 dengan yang 10. Itu bagi imam lain, riwayat lain. Tapi bagi Hafs, yang dikatakan riwayat Hafs ni dia tak nampak beza sangat. Kita tengok pula sudut tajwid. Kalau tajwid dia kita boleh tengoklah sini. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah, sin ni lah yang pertama. Kalau kita nak sebut, biasanya kalau tajwid surah Fatihah ni kita akan tengok makharijal huruf dengan sifat huruf.
makhraj huruf dengan sifat huruf lah, untuk kenal huruf tu. Nak perkemas lah semua ni yang datang masjid ni baca hebat lah, cuma kita nak perkemaskan bacaan. Bismillah, sin tu kena jelas. Mulut tu kena tarik, dia pergi pada makhraj sifat huruf lah. Kena tarik gitu bis, tak boleh bismillah macam orang malas kan. Satu, apabila kita membaca Quran ini, kita kena baca dengan penuh penghayatan, penuh fokus, bukan baca dan keadaan orang malas kan. Kalau orang malas dia baca, kalau macam anak-anak kita kan suruh boleh baca Fatihah, kita lah dulu masih kecil-kecil dulu ngaji kan baca surah Fatihah. Orang malas suruh ngaji kan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mulut tak bergerak, sama je kan. Bismillah tu. Jadi dia tak, maksudnya bila bacaan begitu, budak-budak baca dah terbiasa, jadi kita tidak membaca sebagaimana yang sepatutnya. Sebab itu yang disebut sebagai tartil itu, bacaan yang tartil yang bertajwid adalah kita memberikan hak-hak huruf itu, berikan sifat dia kat mana, makhraj huruf dia dekat mana. Jadi bila kita dah boleh berfikir, ni bukan budak-budak lagi, jadi kita kena baca dengan kita menghayati dari sudut sifat dan juga makhraj huruf dia. Macam mana sifat-sifat huruf dia, bagaimana makhraj ni ialah tempat keluar huruf. Macam mana kita sebut, biasa ni saya boleh lebih fokus kepada kita lah, kalau konteks kita orang Melayu. Pertama kita tengok pada huruf sin ni lah, bis, sin tu kena tarik sikit mulut tu, bis, kan. Bis, dia jangan jadi orang malas. Kita kena sebut dan kadang kita rajin, memang betul kita nak belajar bis, ada tarik tu. Bismillah lah kan, bismillah tu jadi tak kena lah, dia bagi atas lah, bagi atas. Bismillah Rahman, biasanya dekat sini lah. Kalau kita orang Melayu dekat huruf ha ni, Ar-Rahman ni, ha tu kena ha pedas, tu kena ada kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ra sifat dia sebelum ha tu dia ada ra ni sifat dia takrir maksudnya bergetar. Tak boleh lah kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu melampau, kan. Dia ada getaran, tapi getaran dia tidak sampai gitu. Tapi jangan hilangkan getaran dia terus, dia tetap ada getaran tapi sedikit, 2 getaran ataupun 3 getaran je. Bismillahirrahmanirrahim, di sikit. Dan huruf yang paling banyak sifat dia adalah huruf ra. Dan banyak-banyak huruf alif sampai ya tu, huruf ra ni paling banyak sifat dia. Kalau ni tengok satu, dia terkait itu, terkait ini ya. Jadi dia kena ada getaran. Ra ni bila bagi atas, dia kena sifat dia kena tebal. Bismillahirrahmanirrahim, dia kena tebal, kemudian dia ada getaran lagi. Ha tu kena kat sini. Jadi daripada getaran itu, yang bagi atas tu tebal, ra tu bagi atas, kemudian dia jumpa dengan huruf ha tu kena tarik ke sini. Bunyi pedas tu dengan ada rah kat sini ya. Kita sebut dengan jangan ma jadi Melayu. Jadi dia condong sikit. Dia baris tu disebut sebagai baris fathah bagi atas. Kalau disebut ma jadi Melayu, ma kan makan, kita Melayu makanan, masuk. Ma kita tu itu ma Melayu. Tapi kalau huruf ma Arab ni dia ma kan, dia macam orang kata macam ngada-ngada sikit lah bunyi dia kan, macam mengada-ngada. Tapi itu di sudut lahjah, dari sudut kita punya lahjat, kefasihan sebutan itu. Tapi orang baca ma tak salah, boleh baca ma, tapi fasih dia kurang. Bukan salah pula, kefasihan dia kurang. Jadi kita nak bagi cantik ke ma. Tapi kalau ada setengah negara macam Turki, dia melampau dah sikit, jadi me itu dah jadi imalah. Dia jadi imalah maksudnya condong. Condong sangat pun tak boleh juga. Kita Melayu
Melayu tak ada langsung macam bahasa Melayu makan, masuk, ma Melayu tak kena juga. Tapi di sudut lahjat dia kena ma gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ra tu kena tebal bagi atas. Nirra bagi atas. Him. Ha tu kena kat sini. Bukan jadi kha. Nirrahim. Tak kena juga. Nirrahim. He tak boleh juga. Dia kena kat sini. Bunyi pedas tu kena ada. Nirrahim. Kan ada bunyi kan. Kita boleh rasa kalau kita pegang tangan ni pedas kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi pedas tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan yang kita baca ni namanya bacaan yang sifatnya tahqiq lah. Tahqiq itu maksudnya bacaan yang slow, relax, paling tenang kan. Bacaan ni kita nak tajwid dia lah. Nak ni kepada tajwid. Bismillah. La ni walaupun kita tak nampak dekat sini, dia ada dua harakat. Ini tulisan Resam Usmani memang begini. Kalau yang lama dia letak dekat atas syadah tu dia letak gini. Tapi sebenarnya lah ni dia ada dua harakat, lam alif kat situ. Kita pastikan bunyi dia dua harakat. Jangan lah tu. Kita tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Lahi tu hilang, jangan. Lah tu Allah ni memang khusus. Nama Allah kan. Dia bila dia tulis gini dia nak membezakan di antara Allah dan juga Allata. Dia satu lagi Allata wal Uzza, itu adalah berhala. Jadi nak membezakan tulisan Allata dengan Allah, jadi dia dari sudut tulisan dia tulis beginilah bentuk dia. Dia tak ada tanda panjang tengah. Tapi ulama-ulama dari sudut dhabtul Quran, ini penandaan lah dhabtul Quran, dia tulis memang setuju menulis begini wahai bentuk. Tapi bila kita baca Allah, kena ada bunyi dua harakat pada lam yang kedua itu kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi pedas tu kan kena ada. Tu kena selesai. Okey, sekali lagi cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan belajar ngaji lah tu. Cuma kalau imam baca je tu, kita pakat-pakat bungkus balik lah kan. Bila dia nak habis tambah terawih, kalau dia baca pula macam tu, tak tahan kita tunggu kan. Tapi maksudnya bacaan yang asasnya begitu. Cuma bila kita dah selalu baca laju daripada peringkat yang disebut bacaan dia, nama dia tahqiq. Tahqiq ni paling slow lah. Dia masuk kepada yang kedua tadwir, kemudian dia masuk kepada hadar. So dia ada 3 level lah. Kadang yang ketiga-tiga ni disebut sebagai bacaan tartil. Maksudnya bacaan kalau tartil tu dia kita menjaga makhraj dan sifat huruf, panjang pendek dia kita jaga. Tu tartil. Sama ada bacaan tu tahqiq paling slow, tadwir sederhana. Kalau orang biasa semayang-semayang ni biasa orang bawa tadwir lah. Kalau hadar tu orang nak baca laju, laju sangat, nak khatam ke apa, dia baca dengan hadar. Kalau biasa orang menghafal-hafal tu dia akan baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu dah masuk kepada hadar. Kalau tadwir, Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih slow lagi. Kalau yang kita baca ni tahqiq, memang slow lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada beza rasa tu kan. Dia masih slow, relax, tenang. Okey. Itu habis ayat pertama. So kena berhati-hati lah itu. Ra di sini dan juga huruf ha tu pastikan ada pedas dia tu. Kemudian kita tengok alhamdulillah. Alham ni biasa kita orang Melayu ni kadang-kadang kita terlajak alham. Daripada huruf lam ni kita terlantun alham, dia tak ada le kan. Alham tu ambil lidah tu lekat dekat langit-langit kita, alham terus ambil ha terus, jangan alham. Le tak nak buang le
tu kan, kalau ada. Tapi saya rasa hebat-hebat semua ni tak ada dah. Cuma kita kalau ada terbunyi, dengar, maksudnya tidak tepat lah sebutan tu, dia tak ada qalqalah. Kalau dia melantun, dia nama dia qalqalah, dia tak ada situ. Jadi kita kat lidah tu letak atas alham, tu ambil ha terus. Ha tu kena ha pedas, jangan alham alha tak kena juga, tu jadi ha besar, ha bulat kan, ni ha pedas, jadi alham kan, kena berhati-hati kan. Dengar, kalau dengar imam kita baca ni memang kemas lah bacaan top punya. Dengar, boleh dengar sebutan. Kalau tuan-tuan buka kalau dekat internet tu, kalau nak dengar antara bacaan yang terbaik, semua ikhtiraf ialah bacaan Khalil Husairi lah. Tu bacaan yang hebat. Kalau Huzaifi Madinah pun bagus. Bacaannya tu maksudnya bacaan yang direkod di dalam studio. Dia tak banyak sebenarnya yang direkod dalam studio. Kalau yang terawih Masjidil Haram tu, Imam Sudais ke Syuraim ke, dia ambil yang direct live tu, tajwid dia kurang bagus, kurang kemas. Bukan salah pula terus, tak, kekemasan dia kurang. Satu di sudut tajwid, kedua panjang pendek dia tak jaga, tempat wakaf pun dia tak jaga. Berbeza dengan yang dibuat rakaman dalam studio. Kalau kita tengok Imam Huzaifi ni Madinah lah. Kalau tuan-tuan buka je Huzaifi Ali Huzaifi tu Madinah, dia memang bacaan dia baca slow, relax, tenang. Masa dia buat rakaman itu di Madinah lah, itu antara bacaan yang terbaik lah. Kalau belah Mesir ni orang ambil Khalil Husaini, ini maksudnya bacaan yang murattal. Sebab murattal dia ada dua jenis bacaan. Satu bacaan nama dia mujawad. Mujawad ni jenis orang taranum, nak lagu bayati, soba, orang buat pertandingan, tu nama dia mujawad. So yang kita baca jenis buat semayang ni, jenis baca laju, nama dia murattal. So kalau yang recording dari sudut murattal itu antara bola Saudi tu ialah Huzaifi lah, Ali Huzaifi. Masa dia buat rakaman dalam apa nama ni, dalam studio tu, baca dia baca macam ni lah, dia baca depan tu berbelas orang syekh tok guru yang pakar bidang bacaan ni duduk dengar dia baca. Yang daripada Mesirnya, daripada Iraqnya, daripada Saudinya, daripada Jordan. So adalah ulama-ulama yang bidang Quran, disebut sebagai qurra lah, yang duduk dengar dia baca. Jadi bukan dia ambil baca-baca gitu je. Sampai ni ceritalah bila dia ceritakan sampai satu peringkat, bila dia baca tu, bila dia baca ini tegur. Bila dia baca, dia tu dia imam Masjid Nabawi lah, hebat dah, imam besar dekat Masjid Nabawi tu, orang terkenal dah. Tapi bila dia buat rakaman tu, dia baca orang ni tegur, baca orang ni tegur, baca orang ni tegur kan. Sampai satu peringkat dia stres imam tu, imam Masjid Nabawi tu Huzaifi. Tuan-tuan type dia dekat Google, dekat YouTube tu Huzaifi. Dia sampai satu peringkat dia stres, dia berhenti, dia tak nak, dia kata cari orang lain lah. Banyak sangat komen gitu kan. Yelah, sebab ulama ramai kan. Kadang dari sudut tempat wakaf ibtidak, kalau kita terawih yang kita dengar dekat Masjidil Haram tu, wakaf tidak, dia tak cantik. Bukan salah keseluruhan, tapi tak cantik. Dia tidak tepat pada tempat dia, dan cara dia ambil balik ibtidak tu kurang tepat. Tak berapa cantik. Huzaifi tu sampai satu peringkat dia dah stres, dia tak nak. Itu orang pujuk-pujuk dia, ulama-ulama ni. Dia kata apa tu, dia kata kau baca, kita komen, kalau bagi aku baca ni, yang lain-lain kan, kalau bagi aku baca lagi teruk sebenarnya. Kita komen orang senang, dia kata. Kalau kita baca lagi teruk, kata. Bila pujuk-pujuk akhirnya dia buat nanti antara bacaan yang terbaik lah, boleh kita pujuk. Okey, tengok ayat yang kedua ni. Alham, pastikan lam tu tak ada melantun. Ha tu pedas kat sini. Alhamdulillah, dal bagi sedepan. Du, maksudnya mulut tu kena ada muncung. Alhamdu, nampak du tu. Kalau kita pemalas, kita tidak memberikan makhraj dia dengan betul. Makhraj ni tempat keluar huruf. Alhamdulillah, bila du tak boleh baca Alhamdulillah. Tu nampak kan mulut tu tak ada kan. Alhamdulillah, tak tepat dari sudut makhraj dia. Sebab itu bila kita membaca, dia kena talaqi musyafahah. Maksudnya ada guru talaqi bertemu, kemudian ada proses musyafahah. Musyafahah maksudnya kita ambil bacaan daripada mulut ke mulut. Kita tengok mulut tok guru kita, alhamdulillah, mulut dia muncung du tu, maka bila kita ulang bacaan dia, kita pun muncungkan juga.
Gitu. Alhamdulillah, lillah, lah tu bacakan ada dua harakat itu. Hi rabbi, ra ni bagi atas, ra tu bagi atas. Bagi atas dia kena tebal dan dia ada sifat takrir dia, bergetarannya. Rabbil, okey, sini saya rasa tak ada nampak masalah bagi kita orang Melayu. Alamin. Sini memang kita orang Melayu memang ada masalah dengan huruf ain. Rabbil alamin. Dia kena dekat sini. Ni dia ha, ain, kha kat sini kan. Ain dekat sini, dekat bahagian halqiyah gitu. So kena bunyi tu kat sini. Kalau kita pegang sini kita boleh rasa Rabbil terasa dekat sini. Dia bunyi getaran dia dah. Rabbil alamin. Tapi jangan tekan sangat. Tak juga begitu. Dia alamin. Bila kita baca tahqiq ni nampaklah. Kalau baca laju tu tak perasan sangat. Rabbil alamin. Kena sini. Tak boleh jadi Rabbil alamin. Kan kalau budak-budak kita ngaji tu tak kemas sebutan Rabbil alamin, jadi alif pula kan. Rabbil alamin. Jadi kita kena pindahkan kita punya suara tu, bunyi tu kena tarikkan ke sini, makhraj dia. Rabbil alamin. Beza dengan Rabbil alamin. Jadi kan dia di hanjari dia ke atas sikit. Rabbil alamin. Alamin. Alamin kat sini hukum dia apa? Hukum dia kat sini jadi mad arid li sukun. Kita boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat dan juga boleh baca 6 harakat. Boleh mana-mana wajah boleh kita baca. Cuma dari sudut adab dia, kalau kita baca dua je lah, dua semua mad arid li sukun tu kita baca 2. Kalau kita nak baca 4, sebab sini pun ada mad arid li sukun, sini pun ada mad arid li sukun kan. Jadi standard kan 2, tak boleh kita baca. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi 6 pula kan. 2 jadi 6, tak kenalah. Dari sudut adab dia tak kena. Salah tidak, kita katakan salah sebab wajah tu boleh dia baca 2 harakat, 4 harakat. Dari sudut adab ketepatan rima dia, qafiyah dia tu, ujung dia tu kan, dia kalau kita baca 2, dia tak ada yang afdal, kata 2 lebih afdal ke 4 lebih afdal ke 6 lebih afdal, tak ada. Maksud bacaan dia tu boleh mana-mana wajah. Cuma dari sudut keserasian, kalau kita ni memang nak baca 4, maka standard kan 4 gitu okey Okey, saya baca dulu, kemudian nanti tuan-tuan ikut kat belakang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia masuk kepada 4 harakat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 Kalau pendek Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendek 2 harakat. Kalau nak baca 6 pula Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi 6 harakat. Dia kat ujung ni boleh 2, 4, 6. Mad arid li sukun. Disebut itu sebagai sukun mahdi. Sukun mahdi ni mati sajalah, memang mati je, dia tak ada wajah-wajah lain. Ini bacaan kita lah yang dikatakan oleh Hafan Asim. Okey, kemudian dia masuk Ar-Rahman, serupa juga. Kita dah jumpa dah perkataan Ar-Rahmanir-Rahim ni pada sini jugalah. Ra ni kena ada dia takrir, ha tu kena ada pedas. Ar-Rahman ni ni biasa kita ada problem pada kita orang Melayu. Orang Melayu kita, dia bunyi kadang-kadang bunyi ya, kadang-kadang bunyi tidak. Ar-Rahmanur-Rahim. Cuba dengar betul-betul. Ar-Rahmanur-Rahim. Apa dia? Nu ke ni? Kan? Ar-Rahmanur-Rahim.
kan macam ni ke nu ke? Kena berhati-hati. Ada kadang-kadang terbaca dengan nu, Ar-Rahmanur Rahim, nu kan. So kita kena ni, bila kita baca dengan ni, mulut kita akan tarik ni. Kalau baca dengan nu, mulut akan moncong. Itu pentingnya makhraj huruf tu. Bila kita belajar, dia membezakan ni. Kalau kita talaqi, guru tengok ni betul kita tarik. Sebab itu bila kita sebut, kita tak boleh malah ya. Bila kita belajar talaqi ni, kena rajin. Mulut tu kena tarik ke atas, ke depan, ke bawah, letih sikit mula-mula tu kan. Baru kita nak, bukan apa, kita nak membetulkan makhraj dan juga sifat huruf, cara kita sebut. Ar-Rahman, bunyi pun macam ngada lah, tapi betul. Itulah kaedah supaya kita boleh dapat sebutan yang terbaik. Bila kita dah cekap, dah hebat, tak kisahlah nak baca laju kan, tapi bacaan tahqiq begitu. Ar-Rahmanir Rahim, kena ada tarik depan bawah tu, kena ada. Kalau depan kena moncongkan macam tu. Alhamdulillah, kena ajar. Maksudnya kalau budak-budak mula-mula belajar baca Quran, yang tu sebenarnya kena ditekankan makhraj dan juga sifat huruf. Benda tu yang paling asas, perlu ditekankan supaya bila dia dah masuk Iqra, masuk Quran dia boleh baca dengan tepat dari sudut sebutan dia. So Ar-Rahman ni kena senyum sikit. Ni Rahim, ra tu tebal, dia ada getaran sikit, him kan. Rahmanir Rahim kan. Okey, kemudian sini juga ma'arid li sukun. Boleh 2, 4 dan juga 6 harkat kat situ. So sama macam tadi lah. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Kemudian kita masuk ayat yang keempat, Maliki. Sini adalah qiraat dia tu dengan Maliki kan. Okey, kita ambil bacaan biasa. Maliki, ma. Jangan ma Melayu. Ma Melayu tu sangat ma. Jangan me pula. Dia macam imalah. Ma. Maliki, ma. Maliki yaum ni dia harful lin. Harful lin maksudnya waw sebelum dia baris atas. Waw sebelum dia baris atas ni sebut sebagai harful lin. Kalau dia berhenti, dia jadi mad lin. Beza mad lin, mad. Kalau mad lin tu baru dia ada hukum 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Tapi bila kita baca terus, dia tak sebut mad, dia sebut harful lin sebab huruf. Bila harful lin ni maksud dia lembut. Yaw, law, waw ataupun ya sebelum dia bagi atas. Jadi bunyi dia tu lin ni maksud dia lembut. Malik yaw, law, lembut. Dia lembut. Aw sikit kan. Macam tu dia lembut. Jadi Malik yaumid, waw tu kena moncong sikit. Yaumid. Sebab dia huruf waw, dia kena ada waw tu, dia ada elemen moncong sikit. Yaumiddin bagi bawah middin. Ni kita tak ada masalah lah Melayu. Middin ni mad mad arid li sukun. Mad li sukun. Yaumiddin, saya rasa tak ada masalah sangat kita orang Melayu. Cuma keterangan lebih lanjut, jarang orang ke tengah, orang angkat. Kalau dia mad arid li sukun ni, biasa dia ada 2 harkat, 4 harkat dan juga 6 harkat. Ni bacaan kita ni, bacaan kita yang biasa ni, mad arid sukun. Tapi mad arid sukun ni dari 3 jenis. Ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan. Kalau yang baris atas tadi macam alamin, dia memang 3 wajah aja, 2, 4 dan juga 6 harkat. Tapi kalau jenis baris bawah ni, dia boleh 4 wajah, 2 harkat, 4 harkat dan juga 6 harkat. Satu lagi, dia ada wajah yang keempat, dia baca 2 harkat berserta dengan raum. 2 harkat berserta dengan raum. Maksudnya 2 tambah ar. 2 harkat. Raum ni apa dia? Raum ni ialah kita membunyikan sebahagian daripada baris yang akhir, huruf nun ni. Huruf nun ni bagi bawah ni, kalau dia ni 2
tambah dengan ar, maksudnya 2 harakat berserta dengan raum. Ini wajah yang keempat. 2, 4, 6 tu biasa dah tuan-tuan dengar kan. Dia ada wajah yang keempat. Apabila bagi bawah mat arik disukun, boleh baca dengan 2 harakat berserta dengan raum. Raum maksud dia kita melemahkan bacaan. Kemudian ataupun ada ulama kata kita membunyikan 1/3 daripada harakat. Dia kalau ni tu, contoh kalau saya buat gini, kita tengok. Kata nun tadi kan. Kalau nun, ni huruf nun kan bagi bawah. Biasa huruf ni, setiap huruf ni bila kita bunyikan, standard dia ada 3 titik. Dia ada 3 titik. Ni sempurna. Ni, ma, kita boleh kira 3. Ada satu kan. Ni, kan. Ataupun sa, kan. Yang baris terus kan. Ba, dia ada 3. Ta, fa, ja, dia ada 3. Maksudnya ada 3 titik. Sebab bila kita nak belajar raum ni, nak kenal raum, namanya raum. Yang raum ni apa? Kita hanya membunyikan satu ni aja. 1/3. Bunyi baris tu. Jadi dia bunyi dia macam mana? Jadi ni tu maliki yaumiddin. Ni kalau penuh, kita tengok yang penuh ni maliki yaumiddin. Ni tu penuh kan. Tapi yang bersetengah raum, tapi dia 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ada ni, nampak sikit je kan bunyi dia kan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada sikit dia. Maksudnya 1/3 harakat saja. Itu disebut sebagai raum. Maksud dia ada 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Itu biasalah. Din 4 ataupun 6. Din 6. Kalau yang 2 din ni tu sikit aja. Kalau ulama dia bahas lah. Sebab ini wajah-wajah bacaan yang boleh kita baca. Bacaan ni kita biasa semua jarang orang dengar kan. Biasa mak adik suka tahu dia. Kalau yang untuk bagi bawah ni, raum ni dia ada bunyi sikit bagi orang yang boleh dengar. Maksudnya boleh dengar bagi orang yang buta. Bila buta dia boleh dengar, dia tak nampak. Jadi dia mengetahui baris itu di mana. Baris itu di bawah. Raum tu antara ulama dibahaslah guna dia apa untuk orang yang buta. Satu lagi lepas ni kita akan jumpa nama dia ismam. Ismam tu untuk orang pekak pula. Okey, so Malik Yaumiddin, saya rasa tak ada masalah itu Okey, kita terus ayat yang kelima. Ni sudut tajwid dia lah, kita nak tengok. Iyyaka. Biasanya kita orang Melayu di sinilah. Iyyaka kan. Iya kena jelas iya tu. Jangan iyyaka hilang dia punya sabdu dia. Bila hilang sabdu dia, kita dah mengurangi huruf. Sepatutnya dia alif ya tu mati, ya yang kedua tu bagi atas. Bila kita mengurangkan huruf dia, dia dah masuk lah. Sebab surah Fatihah ni dia merupakan rukun lah dalam kita sembahyang. Kalau kita silap dekat Fatihah ni, jatuh satu huruf, kalau ulama-ulama fiqh lah yang straight ni, dia mengatakan boleh menyebabkan rosaknya salat kita. Jadi pastikan iyyaka kan. Iyyaka kena ada, dia tekan tu. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Satu dekat iyyaka, kena pastikan ada bunyi dia tu. Na'budu nun ain. Na'budu. Kat sini ain tu kena jelas. Na'budu, tapi tak boleh tekan kuat. Tu melampau pula. Dia ada satu nama dia ikhtilas. Ikhtilas ni dia huruf-huruf yang disebut dengan laju. Bersebutan bunyi dia tu, ain tu dia tidak penuh. Kalau bagi atas, ain bagi atas, contohnya kita katakan ain bagi atas gini kan, kalau bagi atas tu
dia punya dia. Dia boleh letak 3 titik kan. Atau membaris bawah. Jelas kan. Macam nun bagi atas. Jelas. Tapi huruf ain bila dia mati, dia bukan huruf yang jelas, huruf dia punya kesempurnaan sebutannya tu. Jadi na'budu, jadi macam pendek je bunyinya. Itu sebagai ikhtilaf. Adalah ada istilah tajuk dia tu na'budu. Jadi tapi huruf ain tu makhraj kita kena tarik ke sini. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, na'budu kat sini. Tak boleh jadi alif pula. Na'budu jadi alif, nun alif, kan? Na'budu tak, tapi kena na'budu dekat sini. Iyyaka na'budu sini. Na'budu, okey. Wa du, bila du tu budu, bukan budu kita makan budu tu. Budu tu jadi dal tu kena mulut kena muncung. Iyyaka na'budu, budu, mulut muncung kan. Saya tengok mulut budu. Wa iyyaka nasta'in, nasta'in, nasta'in. Ain ni kena jelas juga bunyi nasta'in, tapi tak boleh na'in melampau pula kan. Nasta'in dia bunyi kita boleh dengar jelas, tapi tidak ditekan sangat, biasa sebutan dia. Kemudian kalau di sini pula sini mad adik li sukun juga nasta'inu. Kalau baris depan pula ni dia boleh baca dengan 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Itu mad arid li sukun biasa. Tapi sebenarnya kat sini dia boleh baca dengan kita beri laluan untuk azan. La ilaha illallah.
muslimin muslimat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Testing tak bunyi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. So kita ambil lebih kurang 5 minit lagi kita tambah. So kita dah sampai ayat yang kelima. Jadi ayat yang kelima ni hujung dia nasta'in, hujung dia tu bagi depan, nun tu bagi depan. Bila bagi depan ni mat arid li sukun standard 2 4 6 harakat. Nasta'in 2, nasta'in 4, nasta'in 6 harakat ya. So 2 4 6. Kemudian dia ada wajah seterusnya. Dia ada lagi wajah 2 harakat, sini 2 harakat, 2 tambah dengan ismam. Dia 2 tambah dengan ismam, ada 4 tambah dengan ismam, dan juga dia ada 6 tambah dengan ismam. Kemudian dia ada wajah 2 tambah dengan raum. Dekat nasta'inu ni, bacaan kita yang biasa ni sebenarnya bukan 3 wajah aja mat arid sukun. Dia ada sebanyak 7 wajah bacaan. 3 tadi nasta'in, 2 nasta'in, 4 nasta'in. Itu sukun mahdhi nama dia, mat arid sukun biasa. Kemudian dia boleh baca dengan ismam. Ismam maksud dia kita memoncongkan mulut. Dia tidak membunyi. Dia pada huruf yang akhir ni, nun ni, baris depan ni. Dia tidak membunyikan. Kalau raum tadi saya sebut dia membunyikan sepertiga harakat, itu raum. Dia melemahkan bunyi baris itu, macam ni itu kan, ni sikit je kan, seperti harakat. Tapi kalau ismam ni dia tidak mengeluarkan bunyi, dia hanyalah memoncongkan. Moncong ke nu, dia moncongkan. Dia dengan 2 harakat tu, nasta'in. Dia ada moncong. Kalau kita standard biasa nasta'in kan, gitu kan, nun nasta'in, nun. Tapi bila dia dengan ismam nasta'in, dia ada moncong ujung dia. Ataupun 4 harakat nasta'in, dia ada moncong. Ataupun dengan 6 harakat nasta'in, ujung tu dia seolah-olah macam ada bunyi nu. Dia kalau yang ni bagi orang yang nampak, dia sebab Arab ni dia ada buta, dia ada pekak. Jadi yang pekak tu dia boleh tengok mulut muncung tu, oh ni ada ismam, maksudnya baris dia baris di depan. Dia orang bahas lah. Maksudnya ada 2 4 6 harakat yang sukun mahdhi, mat arid sukun. Kemudian dia ada tambah 2 harakat dengan ismam, 4 harakat dengan ismam, 6 harakat dengan ismam. Tu dah ada 6 wajah. Dan dia ada wajah yang terakhir 2 harakat berserta dengan raum. Nasta'in, dia bunyi kan, tadi nasta'in gitu kan. Tapi ini dia bunyi nasta'inu, dia bunyi nu. Kalau penuh nasta'inu, itu penuh. Tapi bila dia jadi raum, sepertiga je, nasta'inu, sepertiga harakat. Dia lemah bunyi. Hanya orang yang dekat aja yang dengar. Ni pakai mikrofon dengar lah semua kan. Tapi maksudnya bunyi itu lemah kalau orang yang dekat aja yang dengar. Itu nama dia raum. Dan raum ini dia hanya ada pada mat arid sukun pada 2 harakat. Dia tak ada 4 harakat 6 harakat, sini tak ada. Kalau wajah-wajah qiraat yang lain ni adalah, ni kita ceritakan Hafan Asim yang tajwid biasa ni. So kat sini dia ada berapa wajah, dia boleh baca dengan 7 wajah. 7 wajah pada mat arid li sukun. So banyak sebenarnya perbahasan. Kalau kita nak tengok tajwid tu ada lagi. Tadi di sudut makhraj hurufnya, di sudut sifat hurufnya kita kena perkemaskan untuk perbaiki. Dan ni kita tahu di sudut hukum tajwid dia pula. So wajah-wajah tu maksudnya kalau tuan-tuan jumpa orang baca jenis macam tu, nasta'in, dia jenis macam tu, taklah, kita tak boleh kata ke salah. Kadang-kadang kita jadi makmum, kita dengar macam nasta'in,
nasta'in, kita dah terbiasa nasta'in, nak ujung dia bunyi nun aja. Nasta'in, nin, in kan, in nampak nun. Kalau rasa apa tak dengar nun dia ni kan, sebab apa rasa bila tak dengar nun tu kita rasa salah, kita rasa salah. Tapi nanya kalau orang yang reti belajar qiraat baca ni, dia tahu dia baca ismam ni kot, kan. Mungkin kalau kita tengok pada depan nasta'in, dia baca ismam rupanya, boleh baca. Itu bacaan kita yang biasa. Cuma mungkin tuan-tuan kurang terdedah dengan benda-benda begitu. Saya rasa kita sampai di sini dulu. InsyaAllah bulan depan kita tengok takbih tajwid ni. Saya ingat habis tadi, boleh pergi kepada Syazah. Bahasan dia agak panjang, tak apa, kita buat pelan-pelan, nanti kita sambung lagi, kita tengok lagi tajwid ni, kita habiskan dan kita cuba perbaiki yang terbaik insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina syaqiyyan wa la matrula wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.